Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM diminta supaya membantu kerajaan memperjelas semua kemudahan dan peluang yang disediakan kerajaan dalam bajet 2017. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata sebagai wakil kerajaan, PPM berperanan penting untuk memperjelas dan membantu menyedarkan rakyat tentang faedah yang bakal diperoleh daripada bajet 2017 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak Jumaat lalu. Bajet 2017 yang dibentangkan oleh Amat Bawarat Perdana Menteri kita, Menteri Kawangan, yang telah juga banyak menyentuh pembangunan luar bandar yang mana Sabah tidak ketinggalan dari mendapat bantuan daripada pusat. Jadi oleh itu inilah yang harus kita katakan kepada rakyat bahawa kerajaan kita, kerajaan Bersih Nasional sentiasa memenang berat. Bukan saya rakyat di bandar tetapi juga di luar bandar. Datuk Musa ditemui media selepas menyampaikan amanat sempena Perhimpunan Perdana Ketua Menteri bersama pemimpin-pemimpin masyarakat Zon Tawau di Tawau. Beliau berkata PPM juga perlu turun padang dan sentiasa prihatin dengan permasalahan rakyat di kawasan masing-masing, seterusnya menyalurkan maklumat kepada peringkat atasan untuk tindakan penyelesaian. 12 PPM Zon Tawau dan anggota Kabinet Negeri menghadiri program ini. Dalam majlis berasingan, Datuk Musa berkata Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT yang berkonsepkan perarakan kebudayaan dan kesenian mampu menjadi platform terbaik dalam mempromosikan produk pelancongan seni budaya, khazanah dan warisan kepelbagaian suku kaum di Tawau. Menurut Datuk Musa, kepelbagaian dan keunikan etnik yang terdapat di daerah itu sudah tentu menjadi daya tarikan pengunjung dalam dan luar negara yang menyaksikan festival ini. Beliau berucap ketika merasmikan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT di Tawau. Datuk Musa berkata festival ini dilihat berupaya memupuk minat, seterusnya menggembleng penyertaan golongan muda untuk meneruskan keunikan dan keindahan adat dan seni budaya mereka. Adanya minat terhadap seni budaya, beliau yakin golongan muda mampu menyumbang kepada keharmonian serta menyemai sikap saling menghormati dan bersatu padu menerusi kepelbagaian budaya masyarakat majmuk. Penganjuran festival seumpama ini juga dapat menjana ekonomi setempat sekaligus menggambarkan realiti kehidupan rakyat pelbagai suku kaum dan agama di Sabah. Pembentangan bajet 2017 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak Jumaat lalu tidak meminggirkan golongan nelayan. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Datuk Haji Sairin Karno berkata pengumuman itu menunjukkan kelompok nelayan antara yang diberi perhatian yang pastinya akan memotivasikan mereka di samping memperlihatkan golongan yang mendapat pembelaan. Beliau menyifatkan langkah tersebut bertepatan dengan tema bajet mensejahterakan rakyat kerana tiada golongan terpinggir meskipun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Datuk Sairin berharap pemberian skim bantuan nelayan berjumlah RM2 dan RM300 dapat meringankan beban nelayan terutama dalam menghadapi musim tengkujuh yang turut menjejaskan hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Beliau ditemui media selepas merasmikan Karnival Makanan Laut dan Air Tawar Ko Nelayan di Perkarangan Pejabat Ko Nelayan di Keningau. Datuk Sairin yang juga wakil rakyat Liawan berkata peningkatan jumlah bantuan rakyat 1 Malaysia BR1M, pembaikan jalan-jalan kampung dan banyak lagi kemudahan rakyat yang diumumkan memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah menyasarkan usaha menangani wabak denggi dan Zika selain membaiki dan menaik taraf kemudahan infrastruktur di hospital dan klinik kesihatan antara aspek diberi tumpuan dalam bajet 2017. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi berkata peruntukan RM25 bilion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan digunakan untuk melaksanakan program kesihatan bagi meningkatkan tahap dan kualiti penjagaan kesihatan rakyat.
Kita yang bekerja di bidang kesehatan dan perubatan ini berterima kasih kepada kerajaan karena setiap kali ada budget memang ada peruntukan yang diberikan kepada perubatan dan juga kesehatan, sama ada untuk hospital kerajaan ataupun untuk membantu mereka-mereka yang menggunakan perkhidmatan ini. Jadi setiap tahun kita mempunyai peruntukan, sama ada dia tambah atau tidak, atau ada perbezaan bilangan hospital dan bilangan klinik, itu sebetulnya perkara kedua lah. Yang pentingnya tidak pernah tidak diberi peruntukan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam majlis sambutan Deepawali dan kerja amal peringkat Hospital Tuaran 2016 di Tuaran. Majlis dimeriahkan dengan pelbagai persembahan seperti pertandingan fashion pakaian India, teh tarik, membuat maruku dan kalung bunga. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA komited membangunkan usahawan luar bandar di Sabah, termasuk membantu mengetengahkan produk mereka ke peringkat antarglobal. Untuk merealisasikan matlamat itu, pengerusi RISDA Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta untuk membangunkan produk usahawan luar bandar, khususnya dari segi pembungkusan, pemasaran, pensijilan halal dan ruang niaga. Kita berharap kita dapat berbincang dengan gedung-gedung besar ataupun bangunan-bangunan kerajaan supaya menyediakan ruang untuk kita pasarkan. Di bawah MBOS ni kita nak pasarkan hasil keluaran masyarakat luar bandar ini. Begitu juga kita harap dapat bekerjasama dengan MITI untuk kita pasarkan hasil keluaran mereka ini sehingga keluar negara. Beliau memberitahu sidang media selepas merasmikan Festa Usahawan RISDA Sabah 2016 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, Datuk Zahidi menyerahkan cek bernilai 1.2 juta ringgit kepada RISDA Cawangan Sabah bagi memperkasa program pembangunan keusahawanan di negeri ini. Sejak 2015 sehingga kini, RISDA telah melahirkan 129 usahawan luar bandar di Sabah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan.